Ahmad Muhammad Tambun pernah berkata, Julai 2022, saya quote, pemimpin beri alasan subsidi minyak jadi beban patut dihumban. Ini yang salah. Subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh T15. Korang ni kalau tak resis memang tak sah. Kalau korang ni tak curahkan minyak petrol kepada isu-isu perkauman ni, memang aku rasa korang ni tak senang duduk. Kita pergi soal perkauman. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila peruntukan 84 juta naik taraf Kampung Baru Cina. Sekejap kita akan bawa yang Hamzah Zainuddin tu. Tapi ini yang dipertikaikan oleh para walaun. Tengok, kerajaan bagi 100 juta ringgit kepada Kampung Cina. Tu, 100 juta. Kampung Baru Cina menyediakan kemudahan infrastruktur asas. Jadi jom kita dengar respon daripada Dizul Helmi. Korang ni kalau tak resis memang tak sah. Kalau korang ni tak curahkan minyak petrol kepada isu-isu perkauman ni, memang aku rasa korang ni tak senang duduk. Kau tengoklah perangai korang ni. Berubahlah. Kau tahu tak, Perdana Menteri mana pun mentadbir negara, peruntukan ini memang dah ada. Kau tanya, Melayu dapat apa? Nampak sangat engkau ni tak ambil tahu dan engkau ni hanya memang menagih dan juga ingin menyemarakkan tentang hal-hal berkaitan dengan perkauman. Walhal kalau kau rajin mencari, engkau baca ataupun engkau melihat sendiri pembentangan belanjawan yang dibaca oleh Yang Amat Berhormat PMX, engkau dengar macam-macam yang diberikan kepada orang Melayu. Contohnya, tak pernah lagi ada Perdana Menteri dalam negara kita yang memberikan 50 ekar tanah untuk pembangunan bandar strategik Malaysia, khususnya kepada Rizab Melayu. Ada tak Perdana Menteri pernah buat macam tu? Malahan yang sebelum ni kita tengok, dia sakau lagi tanah Melayu. Berjuang atas nama, kita kena pertahankan Melayu. Tapi tanah orang Melayu, dia yang rembat dulu. Dia yang pergi tukarnya status tanah tu. Gantikan dengan tempat yang tak sepatutnya. Ini memang modus operandi diorang ni. Tapi PMX, 50 ekar tanah, pembangunan di bandar strategik. Dan ianya khas untuk rizab orang Melayu. Bukan sikit. Dan ini adalah langkah yang PMX buat untuk orang Melayu. Dan kita boleh tengok PNB dan PHB. Mereka akan bangunkan projek Rizab Melayu ini untuk membuat projek rumah mampu milik. Pernah tak geng-geng korang waktu korang memerintah sebelum ni fikir tentang benda-benda macam ni? Ataupun fikir nak sakau, nak rembat duit negara ni je. Tapi sekarang bila dah kehilangan kuasa, kan? Apa kau buat? Mainkan isu perkauman. Selain daripada tu, ada lagi bas percuma untuk anak-anak kita yang berada di universiti, yang berada di kolej komuniti, yang berada di politeknik dan juga matrikulasi. Dan kita tahu kebanyakan yang pergi kat sana ni orang mana? Kalau bukan orang Melayu. Diorang sini. Kita ni memikirkan tentang rakyat. Tapi sebelum kita cakap ni, nanti lepas ni kau main pula tentang isu agama. Kau main pula tentang, Islam ini terancam. Ni aku bagi tahu, PMX peruntukkan 2 bilion ringgit tau. Untuk khas bagi memangkinkan dan mensyiarkan lagi agama Islam. Yang sebelum ni berapa korang bagi? Waktu korang memerintah, belanjawan, kan? Kau sanggup tutup kau punya dewan, daruratkan, dan tak boleh bahas langsung belanjawan tu, berapa yang kau bagi waktu tu? Jadi aku harap kepada orang yang kat luar sana, kau tengoklah berapa bangsatnya perangai dengan untik ni. Mereka ni kehabisan modal, ketandusan idea, tak tahu macam mana nak urus tadbir negara, tak tahu macam mana nak menyerang kerajaan dengan cara yang lebih baik. Alik-alik bermain tentang isu-isu 3R yang di mana boleh mengganggu-gugat keselamatan negara. Dan jikalau perkara ini berlaku, jangan segan, jangan silu. Seperti mana kau tengok video tadi tu kan? Ambil tindakan, buat laporan polis. Kerana permainan jijik, kotor dan juga hina daripada barisan pembangkang tidak boleh diterima. Kita perlukan adalah sebuah pembangkang yang mempunyai moral, pembangkang yang mempunyai idea, yang boleh melakukan semak dan imbang supaya negara kita boleh dipacu dengan lebih baik. Ini kan pula kalau mereka ni yang memimpin tampuk pimpinan negara. Sudah pasti
negara akibat daripada sifat kerakusan dan juga kebinatangan mereka untuk memastikan kroni, anak-anak, menantu ini semua dapat menggunakan duit-duit kerajaan dan juga memperlakukan dana-dana rakyat seperti duit itu adalah hasil peninggalan bapa diorang. Fighter-fighter dia kat luar sana, kita teruskan perjuangan kita. Kita lawan fitnah. Kita lawan puak-puak pembangkang yang menggunakan isu-isu khususnya menggunakan 3R untuk menghasut rakyat. Kita takkan gentar kerana membujur lalu melintang patah. Kita lawan, tetap lawan. Kita lawan untuk mempertahankan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX kita. Dan di samping itu, kita akan teruskan perjuangan ini untuk membantu penerangan. Alright. Okay, alright. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okay, ini dia pertikaikan apabila kerajaan dia nak bagi sumbangan kepada perkampungan Cina. Okay, sajalah aku search. And ini untuk sumbangan kerajaan untuk sekolah jenis kebangsaan 2021. Sejumlah 74 sekolah conforming kerajaan dan bantuan kerajaan pula diperuntukkan 4.11 juta pada 2021 berbanding 20 juta tahun ini. Begitu juga dengan 224 buah sekolah agama, bantuan kerajaan yang diperuntukkan 12.23 juta tahun depan berbanding 50 juta tahun ini. Okey, ini 2021. Setiap tahun ada. Ni bajet KPM. Lepas tu ni lah, hampa boleh tengok lah macam-macam lah. Kalau saja bantuan, bantuan untuk sekolah jenis kebangsaan pun macam-macam. Okay, jadi saja aku nak tengok apa kampung Cina, peruntukan kampung Cina. Kita tengok kampung baru Cina 20, Allahu Akbar. Okay, Cina 2022 kita tengok. Okay, ni 2024. 84 juta. Ni mendatang apa? Handuk nak petikai apa dia ni? Cuba hampa tengok. 7 Oktober 2021 ni. Dia nak petikai apa dah? 84 juta untuk pembangunan kampung baru Cina. Ini hampa tak mau kecoh pula. 84 juta untuk pembangunan kampung baru Cina. Hak Tuhan tak terkata apa. Okay, kerajaan memperuntukkan 84 juta bagi pembangunan kampung baru Cina bagi 2021 untuk kemudahan infrastruktur dan komuniti di kawasan itu. Okay, 69 juta untuk program pembangunan infrastruktur dan 5 juta untuk program baik pulih rumah dan 10 juta untuk skim pinjaman khas penduduk kampung baru. Dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Ya betul yang apa ni? Nampak tak betapa hipokritnya? Itu 2022 kita ambil. 2021. Kan? Dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Kan? Inilah tengok Madani ni lebih utamakan sekolah-sekolah Cina. Okay, alright. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Jom kita pergi soal Hamzah Zainuddin. Video pun dah siap. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Hamzah Zainuddin. Tidak, mana ada Hamzah pula dah ni. Okay, alright. Hamzah Tibai PMX. Pernah berkata, Julai 2022, saya quote, pemimpin beri alasan subsidi minyak jadi beban patut dihumban. Ini yang salah. Sesudah subsidi diesel disasarkan, harga diesel melonjak 56% kepada RM3.35 seliter yang menyebabkan hampir seluruh rantaian ekonomi naik harga. Tahun depan bermula Jun, subsidi petrol RON 95 pula disasarkan. Kesannya siapa? Tentulah rakyat, terutamanya dari golongan B40 dan M40. Tetapi realiti sebenar yang menjadi mangsa adalah rakyat. Saya nak bagi satu contoh. Saudara Syukur Hitam di Pendang, Kedah. Dia usahakan 20 relung sawah padi. Setiap relung perlu dibajak 3 kali. Kos bajak dan kos menuai sekarang naik hingga 50% kerana jentera pembajak dan penuai tidak termasuk di bawah skim SKDS, menyebabkan Syukur terpaksa tanggung kenaikan kos sehingga RM8,000
walaupun selepas diberi budi agri komoditi sebanyak RM200 sebulan. Ini realiti. Tapi Yang Berhormat kata penyasaran subsidi RON 95 hanya melibatkan 15% golongan maha kaya. Cakap seolah-olah bertanggungjawab, tapi peluang yang ketiga telah pun kita berikan. Ini baik. Okey, alright geng. Gila tak gila sampai RM8,000? Kalau dia punya perubahan perbezaan dia rasa sampai RM8,000 kenaikan asbab penyasaran subsidi ni, aku rasa dialah orang yang paling terkedepan melawan Anwar Ibrahim dan juga menuntut subsidi ni balik. Tapi kenapa tak ada pun orang terkedepan dan di dalam sidang parlimen pun tidak dibahas ke pun soal subsidi resale? Tak ada pun suara-suara yang menjerit soal ni. Apabila kerajaan Madani tarik subsidi resale ni, rakyat susah nak mampu. Peniaga-peniaga yang duk membajak, yang duk bawa traktor, yang duk mesin-mesin padi, menjerit, memohon subsidi. Tapi kenapa tak ada? Budi agri Madani tu, kan, apa yang ku faham, satu mesin bagi 200. Satu mesin. Tengok dia ada berapa banyak mesin. Tengok dia ada berapa banyak mesin sebab ini industri di bawah YB Mak Sabu. Cuba bayangkan kerajaan bagi berapa bilion setiap tahun untuk Kementerian Keterjaminan Makanan. Kalau geng-geng pesawah ni, kontraktor hak mana hak yang duk pergi mesin tu, macam orang kata mogok, mampu masalah beras kita. Tapi kenapa masih berjalan? Tak ada masalah apa. Dan kenapa pun di bawah YB Mak Sabu tak ada pun desakan memohon subsidi diberikan kembali. Jadi jom kita sambung. Budi agri komoditi sebanyak RM200 sebulan. Ini realiti. Tapi Yang Berhormat kata penyasaran subsidi RON 95 hanya melibatkan 15% golongan maha kaya. Cakap seolah-olah bertanggungjawab, tapi peluang yang ketiga telah pun kita berikan. Ini bajet yang ketiga. Janji banyak, tak pun disampaikan. Menang hari ini, turun minyak Islam. Mengapa tak jadi? Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Dulu sebagai contoh kata, Awak hantar bawa ucapan tu sampai habis. Bawalah ucapan tu sampai habis. Pasal apa Han ambil part tu je? Ambil part penuh ucapan tu. Apa minyak, apa yang dia sebut. Bawa ucapan penuh. Inilah model-model pembangkang. minyak turun. Dulu kata, saudara kita ada formula. Hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Saya ular. Ini perkara biasa yang kita tak dengar dan pun dibangkitkan oleh rakyat di bawah sana. Dia lupa yang RM2.05 turun tu sebab siapa dia? Hang Hamzah waktu Pakatan Harapan 1.0, Hang pun tak ada di dalam Pakatan Harapan Hamzah. Dulu kata tidak bijak kalau kerajaan itu buat perbandingan oleh rakyat di bawah sana. Dulu kata tidak bijak kalau kerajaan itu buat perbandingan harga dengan negara lain. Dulu kata jangan bandingkan harga minyak dengan Singapura. Alih-alih hari ini saya tengok itulah yang dibandingkan. Dululah, sekarang lain. Sesungguhnya Belanjawan 2025 adalah helaian terakhir RMK ke-12. Ia bukan sahaja menjadi jambatan untuk Malaysia melangkah deras muncul negara maju berpendapatan tinggi, tapi inilah juga cerminan kepada semua janji-janji yang belum ditunaikan. Ketika belum memegang kuasa, kita dengar, saya nak sebut, tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Malu saya sebagai pemimpin negara. Tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Malu muka saya sebagai pemimpin negara ini. Tapi kini rakyat tercari-cari mana hilangnya sosok tersebut. Konon buat macam itulah. So aku nak bawa lah ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak menjawab kepada dia si musibat Hamzah Zainuddin ni. Tak ada guna. Awak nampak sangat bukan nak katalah terang pampang ucapan Hamzah ni. Dia nak membela golongan-golongan maha kaya. Kononnya dia ni prihatin kepada golongan-golongan maha kaya ni yang gaji 1 juta, yang gaji 2 juta, yang gaji 100,000 sebulan. Nanti mereka boleh dapat undi. Tidak. Okey, ini ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kawan-kawan yang baru masuk, bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita dengar jawapan Anwar Ibrahim. Subsidi tidak membebankan 85% rakyat.
Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jago T15. Seperti apa kuantumnya itu sedang dikaji, kerana kita rasa yang ditekankan oleh DOSEM sekitar RM13,000 mungkin terlalu rendah. Maka kerencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan keuangan dan ekonomi dan yang berkaitan KPDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan seisi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Soal penurunan, ada kaitan dengan penurunan. Harga umpamanya kalau diesel memang turun hampir 40 sen walaupun tidak dicanangkan. Jadi maknanya janji turun tu turun lah. Cuma belum lagi RON 95. Tetapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jago T15 seperti yang disuarakan banyak ucapan pembangkang. Kalau dikatakan baik, jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah, saya boleh terima. Sikap ini yang menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah. Kalau sekitar 13,000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan. Tetapi kalau T5% di atas tu, kalau bila kita pertahan T15, kita pertahan semua. Yang dapat 100,000 sebulan, 1 juta sebulan, ada. Jadi mengapa tak ada pendirian untuk menyatakan ya wajar kita kenakan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Ini yang dibangkitkan. Jadi Alright, itulah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia pun nak jadi jago untuk T15, golongan-golongan kaya. Kan? Cuba tengok Hamzah. Hamzah, ni budi bantuan tunai rahmah 4,000 lebih, babe. 4,000 lebih. Melebihi 4,000, babe. Bukannya RM4. 4,000 lebih. Bandingkan dengan zaman hampa hanya 2,000 lebih. 2,000 lebih je. Dia waktu hang kurung rakyat dulu, hang baru pertama kali lah hang bagi 1,600. Itu pun hang bagi 2 kali 800. Itu je lah. Tahun 2022 tak dapat dah. Hamzah seperti mana kawan kita komen tadi, kan? Macam tak guna jadi seorang bapa. Tak ada guna jadi bapa kalau anak sorot minyak. Okay, itulah panggil puak-puak ni. Sampai bila dia nak jadi munafik, dia nak jadi Jadi awak kalau macam depa memerintah, depa akan terus memberi keistimewaan kepada golongan-golongan maha kaya. Terus depa nak biar, tak apalah. Hampa makan je lah, ambil je. Tak apalah gaji naik Porsche, naik kereta 2 pintu sport, sekali tekan minyak RM2 keluar. Baru rem je, RM2 keluar. Baru tekan minyak sekali RM2. Tak apalah, hampa kaya, tak apalah. Pasal nanti orang yang akan fund parti-parti mereka adalah orang-orang kaya. Sebab tu mereka nak kena pertahankan orang-orang kaya. Bantuan tunai rahmah SARA yang tak pernah dibuat oleh zaman-zaman sebelum ni, Anwar buat macam-macam tugas. Sebab menaikkan bantuan tunai rahmah tu, wahai Hamzah Zainuddin, punca utama dia untuk nak menampung kos sara hidup hak yang naik ni. Rakyat dekat bawah ni hak yang duduk menjerit, rakyat susah, kos sara hidup tinggi apa semua. Sebab itulah kerajaan naikkan bantuan tunai rahmah kepada B40 dan juga M40. Jadi inilah puak-puak ni memang betul-betul karut gila-gila punya, betul-betul karut. Jadi alright, jom kita nak tanya dekat negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, apa yang mereka buat sebenarnya.
apa yang mereka buat. Jadi jom aku sajalah aku nak share ini tajuk ni berterabuk sikit. Kita masuk soal BRICS. Apa yang diberi amaran oleh nama apa tu? Donald Trump. Apa yang diberi amaran oleh Donald Trump kepada kumpulan-kumpulan BRICS. Kita masuk lagi tajuk ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam sidang-sidang parlimen yang tak pernah didengar orang. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap bahasa-bahasa yang kita tak pernah dengar. Ya, aku akan share. Dan soal apa hak yang resis perkauman oleh PAS ni sebab daripada bendera China hero Razman Zakaria dah dibawa ke dalam sidang parlimen, dah disoal jawab di dalam sidang parlimen. Lepas tu kita pergi bersama dengan kemenangan Hilman untuk Parti Bersatu. Lepas tu kita pergi juga di negeri PAS ni, kenapa dan mengapa tiba-tiba memohon bantuan daripada Sarawak. Dia minta Sarawak bantu Kedah. Hai, pelik aku. Jadi jom kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh orang Kelantan ni. Beranak sakit pergi hospital ke Jaya Pusat. Anak besar nak pergi sekolah ke Jaya Pusat. Kita tanah padi nak baju ke Jaya Pusat. Barang naik harga ke Jaya Pusat. Banjir terbatas banjir ke Jaya Pusat jaga. Rumah terbakar pergi ke bomba ke Jaya Pusat. Rumah orang curi polis ke Jaya Pusat. Rumah PPRT ke Jaya Pusat. Jalan raya ke Jaya Pusat. Jalan hubungan kampung ke Jaya Pusat. KPKT ke Jaya Pusat. Majlis bandara ke Jaya Pusat. Mana negeri? Duduk saja. Mu tu tidur saja. Tidur saja. Jadi sebab itulah bila kerajaan negeri tu, kerajaan tu fail, gagal mengurus negeri dia, mulalah salahkan sana, salahkan sini, salahkan sana. So kita nak